حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tengok muka surat depan. Depan ni muka surat depan ni. Depan sekali. Hazal kitabu al-matnu al-ajrumiyatu li syekhi as-sanhaji wa bi'ulumihi ulumina amin wa biha, tulis baris kalau yang tak ada baris tu boleh tulis baris, wa biha masyihi mukhtasaru mukh mukhtasaru i'rabil ajrumiyati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'allamul arabiyyata wa'allimuha an-nasa. Annahu awla awalan ay yu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Ni tengok. Kita tengok muka depan ni paling penting sekali. Kita nak mengaji ilmu apa ni, tiap-tiap ilmu dia kena tengok muka depan. Jadi kita akan baca kitab Matan Jumiah ni, dikatakan secara daurah, tapi daurah kita ni berpanjangan. Tidak diketahui bila kita nak habis kitab ni, tak seperti Matan Bina. Matan Bina tu kita boleh tahu jangka sebab dia tak berapa banyak. Kitab Matan Jumiah ni, kalau kitab ni ada lebih kurang 47 muka surat. Kalau yang belakang sekali itu doa dia. Kitab ni kitab lama dah. Jadi kitab ni saya belajar dulu pada tahun Allahumma Muhammad, pada ketika umur saya 22 tak silap. 22. Sekarang ni 27, 15 tahun. 15 tahun lepas saya belajar kitab ni. Mula-mula saya mengaji kitab Nahu tu, saya belajar kitab ni dulu ni sebagai asas. Kitab ni banyak berkeberkatan ni, barakah ni banyak. Ulama-ulama dulu kalau nak mengaji kitab apa, kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf, tak dapat tidak dia mesti belajar ilmu Nahu. Ilmu Nahu tu dimulakan dengan Matan Ajumiyah. Jadi Matan Ajumiyah ni kita akan cerita sedikit sekejap lagi. Kenapa dia namakan Matan Ajurumiyah? Ajurumiyah tu apa? Adakah nama orang ke? Nama tempat ke? Ataupun dan sebagainya lah. Kemudian di bawah tu ada kalam Nabi, iaitu daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ilmu Nahwu ni penting. Ilmu bahasa Arab ni penting. Kemudian di bawah perkataan Nabi itu syair Arab yang menceritakan ilmu Nahwu ni terlebih penting. Baik. Kita tengok dia kata, Haza, bermula ini. Haza tu kalau orang belajar ilmu Nahwu, ni kalau tak pernah dengar tak apa, dia memang first time macam ni lah. Dia akan rasa berat sikit. Haza ni, kalau orang belajar bahasa Arab, dia panggil isim isyarat. Isim isyarat ni saya tak pasti dalam bahasa Inggeris apa dia.
Maksudnya dipanggil nama petunjuk. Tak tahu dalam bahasa Inggeris ada tak dia punya istilah tu. Siapa-siapa yang dekat sini yang ada yang pandai dalam bahasa Inggeris, boleh beritahu saya lah. Haza ni dalam bahasa Inggeris tu ada tak dia punya istilah dalam bahasa Inggeris? Dia panggil ismul isyarah. Ha tu dia panggil harfut tanbih. Ya, saya nak tahu nak kata haza ni apa? Ini. Ini. Kalau bahasa Arab panggil ini. Bahasa Inggeris panggil apa ni? Kak ini. Siapa yang cikgu teacher ke siapa yang boleh ni bagi tahu? Ajar saya lah. Saya this This. Tu ada cikgu English tu, Sairah tu. Saya bukan cikgu English. This is Saya agak tanya cikgu English. This ni dalam apa? Nak panggil vocab ke? Saya pun tak tahulah. Dia kena tahu benda tu dulu. Nanti baru saya nak terang lebih lanjut. Sebab kita tahu ramai orang profesional kat sini, jadi kena beritahu lah. Memang this tu memanglah tahu dah. Tapi nak panggil dalam bahasa Inggeris tu apa dia? Kalau bahasa Arab panggil haza tu, ha tu harfut tanbih. Huruf untuk peringatan. Dalam Quran pun banyak. Haza qawlu ma'rufun. Tu ada. Ajar saya dah tak tahu apa maksud haza dalam English tak apalah. Haza bermula ini. Ini apa? Ya. Saya dah terlupa, nanti saya cek balik. Ada. Ni. Siapa tu? Kak Rosita. Adik Rohana. Adik ajar Rohana. Dia cikgu English. Apa panggil? Haza. Determiner kot Ustaz. Ya? DZ tu determiner yang menunjukkan. Minor. Determiner. Determiner. Yang menunjukkan. Yang menunjukkan determiner itulah. Determiner lah. Okey. Haza bermula ini. Ini apa? Al-Kitab. Bila sebut nak tunjuk tu ini apa? Iaitu kitab. Kitab. Dia determine yang mana satu. Determine yang mana satu. Tunjuk. Kalau bahasa Arab dia panggil haza ismul isyarah. Asal za tu isim isyarah tu, ha tu dia panggil harfut tanbih. Huruf untuk peringatan. Kalau Arab cakap haza. Dia nak bagi ingat kita, bukan ingat, nak tunjuk kita haza. Haza, teman-teman Arab yang cakap itu haza tu ini tu. Dia nak tunjuk. Bermula ini apa? Ini Alkitab. Dia panggil mubtada haza tu. Tak apa, nanti kita bahas, nanti saya tak mau bahas lebih lanjut. Ini kitab tu, Alkitab i'rab jadi badal. Ganti. Apa ini? Iaitu kitab. Alkitab tu nak ganti pada haza. Ini ni al-matnu. Al-matnu jadi khabar. Ialah matan al-ajrumiyah. Nama dia matan al-ajrumiyah. Bila sebut matan, dia mesti kalamnya pendek, tak banyak. Memang kita kata dia 47 muka surat. Tapi pembicaraan ilmu nahwu tu dia panjang, sebab tu dia disebut dalam matan. Ringkasan. Matan al-ajrumiyah. Baik, tengok. Jadi Al-Ajurumiyah siapa dia? Jadi Al-Ajurumiyah ni dia banyak cerita dia. Dia ada 2 hikayat, ada 2 versi. Katanya pengarang kitab kita nama Syekh As-Son Haji. Jadi matan Ajrumiyah ni nisbah pada Ajrum. Pada nama tempat. Kata setengah ulama. Kata setengah ulama lagi, Allahumma salli Muhammad. Ajrumiyah ni nama tempat, dan setengah lagi dia letakkan nama khas. Ya?
Lagi pula Al-Ajrum tu nisbah pada nama. Nama kitab dia khusus. Kata setengahnya Al-Ajrumiyah ni nama pada tempat. Ajrum. Satu tempat bagi dia Ajrum ni, dia belah Uzbekistan tu. Oh. Belah Uzbekistan. Oh, tak jelas Jelas. Jelas. Tengok. Matan yang dinisbahkan kepada Ajrum. Siapa dia karang kitab ni? Li syaikhi, bagi syekh. Bila sebut syekh, dia ada dua maksud. Hajar Sahira, you kena off you punya sound tu. Okey. Bagi syekh ni, bila sebut syekh, kalau syekh pada lughah, man jawaza arba'ina sanatan. Mereka yang melampaui umurnya lebih daripada umur 40. Itu dipanggil syekh pada lughah, pada bahasa. Man jawaza arba'ina sanatan. Adapun pada istilah syekh ni, dikatakan man jawaza rutbata ahlil fadli walau sobiyan. Mereka yang melampaui akan pangkat ahli kelebihan walaupun kanak-kanak sekalipun. Jadi kalau pada istilah syekh ni, dikatakan mereka yang melampaui akan pangkat kelebihan. Ahli kelebihan ni maksudnya dia tu ada ilmu. Walaupun kanak-kanak sekalipun dipanggil syekh juga. Kalau dia ada ilmu, kita panggil dia syekh. Kalau perempuan panggil syaikhah, bukan panggil syekh. Lama nanti jumpa perempuan pandai, jumpa orang Arab perempuan dia pandai, kita panggil syekh. Ya syekh, orang Arab dah tengok kita dah. Dia panggil syaikhah. Kalau lelaki panggil syekh. Walaupun dia orang muda, tak sampai umur 40 pun. Walaupun dia kanak-kanak umur 8 tahun. Kalau di Mesir dulu, ada seorang ahli waliullah. Budak tapi dia Allah Ta'ala, dia tu umur tak panjang. Tak silap dia mati umur 8 tahun. Pada ketika dia umur 5 tahun dah jadi syekh, jadi guru. Memang hebat lah. Memang jadi karamah seorang waliullah lah. Saya pernah ziarah kubur dia. Dia kecil lah. Dia panggil Syekh Soghir. Budak umur 5 tahun dah jadi syekh. Boleh khutbah. Memang alim sungguh. Tapi Allah Ta'ala bagi ilmu laduni pada dia. Dengan tak semena-mena dia memang alim. Tapi dia dikatakan lepas tu dia sakit sebagainya. Dia meninggal awal lah. Lebih kurang 8 atau 10 tahun. Macam tu lebih kurang. Jadi syekh kalau pada lughah, kalau orang tanya syekh pada lughah, mestilah melampaui umur 40. Itu panggil syekh. Kalau pada istilah, mereka yang ada pangkat kelebihan. Maksudnya orang yang berilmu, mereka yang sampai pangkat kelebihan ahli fadli, walaupun kanak-kanak sekalipun kita panggil syekh. Kalau dia ada ilmu. Tadi dia. Siapa dia syekh ni? As-Sunhaji. Nama dia Syekh Sunhaj. Syekh Sunhaji ni, dia ni bukan dia orang Ajam. Bila sebut orang Ajam, bukan orang Arab. Sebab tu kalau dalam ilmu Nahwu ni, kebanyakan orang-orang Ajam ni dia alim. Macam kita lah. Kita orang Melayu, bahasa Melayu, tapi orang bangsa lain lebih alim kerana bahasa Melayu, tata bahasa tu. Kadang orang Cina pandai lagi daripada kita. Walaupun cakapannya tu lebih pada walaupun kita kata cakapannya tu lebih kita kata lebih kita lagi. Tapi kalau nisbah dia tu kita panggil syekh. Tapi kalau yang di sebelah Kedah yang kata Ustaz Nazrul panggil Syekh Nazrul. Orang Kedah dia panggil Syekh. Syekh Muslim panggil Syekh Muslim. Anak Tok Guai Saleh. Dia panggil Syekh Muslim. Dia orang Kedah panggil Syekh. Kalau panggil Ustaz sana, dia tak banyak kan, dia panggil Syekh lah, Syekh. Kalau orang yang belajar luar negara, dia panggil Syekh. Contoh Ustaz Muslim, panggil Syekh Muslim. Macam tu Syekh Zainul Asri, panggil Syekh juga.
Tapi dengan saya jangan panggil Syekh lah. Ha, eh. Ha, ha. Kat kita ni, kita punya tempat panggil ustaz dah macam biasa. Syekh ni kalau panggil tempat di Fatani panggil baba. Panggil baba. Kalau di Indonesia panggil kiai. Kalau di belah Kedah ni banyakkan panggil Syekh. Habis itu. Jadi kalau martabat ahli fadli ni dipanggil Syekh lah, satu gelaran. Satu gelaran. Syekh Zainal Abidin. Banyakkan orang belajar Mesir tu kalau balik tu panggil Syekh lah. Tengoklah kesungguhan dia, macam dia mengajar kitab sebagainya lah. Syekh Suan Haji. Jadi cerita dia ni, Syekh Suan Haji ni kenapa dia panggil kitab Al-Jurumiyah ni, nak kata berkat tak berkat ni. Ni cerita dia. Ni versi yang pertama. Dikatakan versi yang pertama ni, Syekh Suan Haji ni apabila dia sudah mengarang kitab Matan Al-Jurumiyah, dia kata kalau dia nak kata dia ni ikhlas tak ikhlas, dia minta Allah Ta'ala tunjuk. Apabila dia buang kitab Matan Al-Jurumiyah dekat laut tu, tiba-tiba Matan Al-Jurumiyah tu tidak basah. La fala yabla. Dia kata in kana khalisan fala yabla. Kata Syekh Suan Haji, jika adalah kitab ni, jika aku ni adalah orang yang ikhlas, maka tidaklah basah Matan Al-Jurumiyah ni. Tiba-tiba dia lempar kat laut. Memang tak basah. Memang tak basah. Dia ni orang karamah juga. Syekh Suan Haji. Syekh Ahmad As-Suan Haji nama dia. Nama dia Syekh Ahmad As-Suan Haji. Habis itu. Kemudian versi yang kedua pula. Versi yang kedua, kitab Al-Jurumiyah ni, Imam Syekh Suan Haji dia karang kitab. Bila tengah-tengah karang tu, tiba-tiba kitab dia ni berterbangan. Kitab ni berterbangan tengah-tengah karang. Kemudian dia berdoa, dia kata kalaulah kitab tu berterbangan, dia minta Allah Ta'ala, dia minta pada Allah Ta'ala, biarlah kitab tu dia tu yang berterbangan, kertas yang berterbangan tadi tu sampai kat dia balik. Tiba-tiba dengan izin Allah Ta'ala, helaian kertas yang berterbangan tadi tu sampai pada dia balik. Tu dia, nampak tak waliullah karamah tu nak kata karamah Syekh Ahmad As-Suan Haji. Seorang yang hebat dalam ilmu nahu. Syekh Ahmad As-Suan Haji ni memang hebat lah. Seorang waliullah. Bukan biasa kita pun kita tak ada, kita wallah alam lah kalau kita sampai martabat tu kan. Contoh kita ni duduk karang kitab. Kita pergi kat sungai, apa aku nak buang ni, aku ikhlas sungguh ni. Ambil kitab kita duduk karang, kita buang. Kalau tak sampai kat kita tu, sah kata tak ikhlas lah tu. Contoh Tapi bukan nak kata gitu, nak cerita kata orang dulu dia lain. Dia orang lain. Dia makam dia tak sama. Walaupun dia karang kitab ilmu nahu. Kalau kita fikir balik dengan akal, ilmu nahu ni ilmu bahasa Arab, Ustaz. Memang betul ilmu bahasa Arab. Tapi walaupun bahasa Arab, Allah Ta'ala berikan pada dia kelebihan. Itu dia. Habis itu. Wa bi'ulumihi. Tengok kitab. Dan dengan sebab ilmunya, ilmu Syekh ni, Syekh Ahmad Suan Haji ni, dan ulumina, dia asalnya wa ulumina. Tapi dia tak ada waw tu sebab dibuangkan waw. Waw ataf tu. Asalnya wa bi'ulumihi wa ulumina. Asalnya begitu. Tapi dibuangkan dengan waw. Dengan ilmu Syekh dan ilmu kita. Amin. Jadi mudah-mudahan Matan Al-Jurumiyah ni dapat kita dengan ilmunya, dengan ilmu kita tu dapat kita memahami akan Matan Al-Jurumiyah dengan sebab Syekh tadi tu, dengan sebab guru tadi. Habis itu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa biha, dan dengan sebabnya,
Dan tetaplah baginya, bagi ini kitab ni, masyihi di tepinya, masyi itu tepi. Masyihi tepinya, tepi ini kitab. Hi itu rujuk pada kata hazal kitab. Ada orang tanya mana dapat kitab ni? Carilah di Shopee. Shopee ada kitab. Shopee ni bukan barangan dunia saja, tapi barangan kitab, barangan akhirat pun banyak. Di Shopee insya-Allah ada. Tulis Matan Ajrumiyah, insya-Allah ada keluar. Harga RM5. Di tepinya, di tepi ini kitab, Mukhtasaru I'rabil Ajrumiyati. Mana tepi kitab ni? Nampak tak ni? Ni. Cuba tengok dalam. Nampak tak ada tepi-tepi dia ni? Kan ada cantik tulisan ni kan? Ada dobit tepi ni kan? Itu dipanggil I'rab. I'rab Ajrumiyah. I'rab Al-Ajrumiyah. Dia panggil I'rab Ajrumiyah. Dia panggil ikhtisar. Ringkasan bagi I'rab Ajrumiyah. Mukhtasar ni panggil ringkasan. Sedikit lafaz. Taklilul lafzi. Dia panggil ikhtisar. Nanti i'rab tu apa nanti saya terang dalam Ajrumiyah nanti. Habis itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nampak ada hadis Nabi. Bila sebut hadis Nabi ni, maksudnya ilmu nahwu ni ilmu yang mulia. Ilmu bahasa Arab ni ilmu yang mulia. Semacam juga kita baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kamu itu ialah orang yang mengajarkan Quran. Tapi bahasa Arab tak ada ke Ustaz? Bahasa Arab pun ada. Ni kunci dah ni. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis baris. Tulis maksud dia. Ta'allamul arabiyyata. Hendak belajarlah oleh kamu akan al-lughatal arabiyyah, akan bahasa Arab. Al-arabiyyah dengan mana? Al-qawaid. Tulis itu. Kaedah bahasa Arab. Muka surat berapa, Ustaz? Muka depan sekali. Saya tak akan masuk dalam. Depan Okey, baik. kulit. Depan kulit ke sebelah kulit? Ni. Sebelah kulit ni ya. Okay. Thank you. Okey. Hendak belajarlah oleh kamu akan kaedah bahasa Arab. Wa'allimuha an-nasa. Dan hendak mengajarlah oleh kamu akan bahasa Arab, akan lughatul Arabiyah. Ajar tu apa? Akan manusia. Jadi tengok, ada dua di sini. Yang pertama kita belajar bahasa Arab. Yang kemudian lepas kita dah pandai, kita mengajarkan bahasa Arab itu kepada manusia pula. Ni tengok. Hadis ni dia ada panjang lagi. Saya kalau dalam ni nak tulis, sebab dia boleh buat skrin dua tu, saya tak belajar lagi. Sebab tu nak buat skrin dua tu. Fa innaha lisanu yaumal qiyamah. Nanti minta cikgu fikir tuan tulis. Cikgu fikir tuan tulis sambungan hadis ni. Fa innaha lisanu yaumal qiyamah. Kerana sesungguhnya bahasa Arab itu ialah percakapan pada hari kiamat esok. Tengok. Lepas tu nak kata pentingnya bahasa Arab. Sebab dia percakapan, lughah. Lisan bagi dia di hari akhirat esok. Habis itu. Itu kalam perkataan Nabi. Kemudian dalam mawatu syair pula. Annahu awla awalan ayyuk lama. Idil kalamu dunahu la yufhama. Bermula ilmu nahu itu. Terjemah. Tolong tulis. Bila ada bahasa Arab tu, tulis bawah tu. Bermula ilmu nahu itu. Aula
terlebih aula, terlebih utama, awalan, pada mula-mula sekali, ayyu'lama, daripada bahawasanya dipelajari akan dia, akan ilmu nahu. Ilmu nahu ni penting sekali. Penting sekali dipelajari mula-mula sekali. Sebab tu matan ajrumiyah ni tuan-tuan kalau kita tengok tok guru dulu, di antaranya Tok Dala. Tok Dala ni, dia ni pengasas bagi Pondok Dala Fatani, Thailand. Saya tak sempat dengan dia awal lama lah. Apabila dia nak mati, dia mengajarkan matan ajrumiyah. Jadi bila dia tengah sakit-sakit tu, ni guru saya duk cerita juga. Bila dia menyandar tengah baring-baring tu, dia kata, "Mu ambil kitab matan ajrumiyah aku nak mengajar." Dia tak ambil kitab besar lah. Dia tak ambil kitab tauhid ke, fiqh ke, tasawuf, dia tak ambil lah. Dia matan ajrumiyah tu, dia balik pada asal balik. Allah Akbar. Sebab tu kita jangan risau kalau kita esok, kalau kita pandai dalam ilmu nahu ni, esok-esok kita dalam kubur esok, ilmu kita ni lah esok yang akan bangkit, yang akan menjadi perisai kita. Kalau kita alim ilmu apa, insya-Allah ilmu itulah yang akan jadi perisai pada kita. Penting Cuba tengok Imam Sibawai. Imam Sibawai digelar Tok Nahu. Digelar Tok Nahu. Imam Sibawai apabila dia mati dalam kubur, bila dia mati ni, cerita ni masyhur, cerita ni masyhur. Bila dia mati tu, Munkar dan Nakir datang kat dia. Munkar dan Nakir tanya soalan kat dia. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia Imam Sibawai ni, dia tak jawab soalan. Dia tanya soalan balik. Dia tanya, ma tu ma apa? Jenuh Munkar Nakir dan jawab, Munkar dan Nakir nak jawab tak boleh. Dia tanya, ma tu ma apa? Lalu diceritakan, Munkar dan Nakir ni, dia tanya pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala utuskanlah, Allah Ta'ala bagi ilham. Dia kata, hamba aku ni yang soleh. Munkar dan Nakir ni, dia jawab, ma rabbuka tu, dia kata, Allah. Bila sebut Allah tu, kemudian Munkar dan Nakir nak jawab tak boleh dah. Sebab Imam Sibawai tanya balik. Oh, hebat tak Imam Sibawai boleh tanya Munkar Nakir balik. Backhand sungguh dia. Hebat sungguh Imam Sibawai. Tapi sebab apa dia boleh masuk syurga terus? Kerana dengan sebab lafzu jalalah, alif lam pada kata Allah, alif lam lam ha tu, alif lam tu, dia kata a'riful ma'arif. Alif lam pada kata Allah, lafzu jalalah tu dikatakan alif lam yang terlebih makrifat. Akan datang kita nak belajar alif lam tu dia ada alif lam apa? Imam Sibawai kata alif lam tu dipanggil alif lam a'riful ma'arif. Alif lam yang terlebih makrifat. Dengan sebab tu Imam Sibawai dia terus masuk ke syurga. Dengan tidak ada hisap dah. Itu hebatnya Imam Sibawai. Itu dikatakan dalam cerita dalam mimpi lah. Wali-waliullah. Kita nak percaya tak percaya tu terserah lah. Habis itu. Tu dia. Sebab tu Tok Dala. Tok Dala ni nama dia Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dia ni bila nak mati, dia tengah sakit, dia baca kitab Matan Ajrumiyah. Begitu juga pada Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Apabila masuk musim haji, biasa kalau masuk musim haji ni, para jemaah yang datang daripada Malaysia, daripada Thailand, daripada Indonesia, Kemboja dan sebagainya, apabila sampai ke sana, dia minta utusan, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati.
Dia minta kata, suruh minta pada A ni baca kitab. Pada A dia baca kitab apa? Baca kitab Matan Jumiah je. Tiap-tiap tahun Matan Jumiah. Musim haji, daurah haji je, dia baca kitab Matan Jumiah. Sampai kan orang kata pelik, kenapa Matan Jumiah benda sama? Sebab apa? Tahun pertama Matan Jumiah tak sama dengan Matan Jumiah kali kedua dengan ajar tak sama. Sebab tu Matan Jumiah ni dia boleh i'rab ke fiqh pun boleh, ke tasawuf pun boleh, tauhid pun boleh. Sehingga kan ulama ada buat perbahasan Matan Jumiah ni, syarah ikut fiqh pun ada. Syarah ikut tauhid pun ada, syarah ikut tasawuf pun ada. Yang mamai kan Matan Jumiah ni. Berkat kita mengaji Orang ulama, orang dulu ngaji Matan Jumiah aja. Tapi alim. Boleh jadi alim. Tu dia. Habis. Tu sejarah lah. Sejarah. Ulama-ulama kita Saya kata tanya Tok Guru Matan Jumiah ni, dia kata dia baca kitab tu hampir 10 kali baca Matan Jumiah. Saya alhamdulillah Matan Jumiah ni saya menghafal pada ketika umur, Allah Ta'ala bagi nikmat pada saya tu pada ketika umur saya 22. Sebelum saya belajar Matan Jumiah, saya menghafal dulu. Alhamdulillah lebih kurang 14 hari Allah Ta'ala bila saya khatam tu. Kemudian saya tawasul dekat kubur Tok Kenali pada malam Jumaat. Lepas pukul 12 tu saya pergi dengan kawan saya naik satu kereta. Waktu mengaji Pondok Kelantan dululah. Saya tawasul tu saya menghafal kat depan makam Tok Kenali lah, kubur dia. Duk menghafal Matan Jumiah ni. Malam Jumaat saya pergi. Orang malam Jumaat lagi kubur takut. Saya, kawan saya 2 orang sampai tertidur dekat depan kubur Tok Kenali. Pukul 12 duk ngapa-ngapa, kita ngantuk sangat, pop. Tertidur tu sampai pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Saya tu Allah Ta'ala, bila-bila saya bangun tu saya terkejut. Tapi tak tahulah mimpi apa, saya tak pasti. Tapi bila-bila bangun tu, sedar tu, saya tengok kawan saya tak ada depan saya. Rupa-rupanya kawan saya dia pergi tidur dalam kereta, dia tinggalkan saya seorang-seorang kat situ. Malam Jumaat kita takutlah. Orang muda. Allah Allah, mimpi ke tak. Tapi Takut Ustaz. Tapi malam Jumaat saya ingat lagi pukul 12 malam ke atas tu kami pergi malam Jumaat. Saya bawa Matan Jumiah ni, matan ni, kitab Jumiah ni. Ni, nampak saya ada dobek ni. Kitab ni saya bawa ni. Duk bawa tu, duk ngapa depan tu. Masa tu saya tak belajar lagi Matan Jumiah. Saya ngapa dulu baru saya belajar lepas tu. Tapi alhamdulillah lah. Allah Ta'ala beri keberkatan tu, Matan Jumiah ni memang saya pegang sungguh. Memang kita memang ingatlah alhamdulillah alhamdulillah. Sebab dia saya bagi tawasul tu berapa saya baca tu nak mudah-mudahan kita mudah cepat ingat. Satu, lepas tu kita minta dia jadi alim. Dengan sebab Matan Jumiah ni Allah Ta'ala bukakan ilmu-ilmu yang lain. Bukan kata saya mengaji nak ilmu lain tu tak. Tapi bila saya mengaji Matan Jumiah ni, mudah saya memahami ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Walaupun kita kata Ustaz Matan Jumiah ni ilmu bahasa Arab, Ustaz macam nak faham ilmu lain. Memang betul, tapi mudah kefahaman yang lain tu mudah. Ni Matan Jumiah ni banyak keberkatan dia. Habis itu. Kemudian itulah sedikit tentang Matan Jumiah ni. Kalau tuan-tuan perempuan nak ngapal ke, tuan-tuan macam Kak Lip minat mengapal boleh ngapal, tak ada masalah apa. Kalau kata Ustaz dah lambat nak ngapal, tak ada masalah. Futuhat ni Allah Ta'ala yang bagi, bukan kita. Bukan kata kita jangan fikir dengan logik akal. Kalau kena logik akal, dia tak sama dengan apa yang kita belajar. Logik akal mengatakan kalau orang yang dah macam kita, kalau kata Ustaz dan orang tu nak ngapal, tak masuk. Itu logik akal. Bukan kita sandarkan dengan syarak. Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita maklum. Allah Ta'ala boleh bagi dengan sekelip mata. Cuba tengok dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ada satu ulama tu, umur 40 baru nak belajar. Zero. Bukan kata zero nak belajar bahasa Arab. Umur 80 baru dah dia boleh. Umur 80, 40 tahun mengaji. Umur 80 jadi mufti. Bukan mufti, umur 80 baru mengajar. Mufti sampai 40, 120 tahun. Ni ulama dah sebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim dia sebut.
Jadi tak ada masalah. Kita nak hafal sikit-sikit pun tak ada masalah. Tapi dengan sebab mata jumian lah, Allah Ta'ala bukakan futuhat. Allah Ta'ala akan bukakan nur pada kita ni, kita mudah memahami ilmu-ilmu yang lain. Tu kena ingat. Habis itu. Kemudian kata syair, annahu awla awalan ayyu'lama idhil kalamu dunahu la yufhama. Ni dia panggil, kalau dalam ilmu arud wal qawafi, dikatakan, dipanggil bahar rojas. Dia panggil lirik, ataupun dia panggil, dia ada linggak-lingguk dia baca. Dia panggil tune dia. Annahu awla awalan ayyu'lama idhil kalamu dunahu la yufhama. Tu dia. Baik, bermula nahu itu aula, ialah terlebih aula. Apa terlebih utama? Awalan, pada mula-mula sekali. Ayyu'lama, daripada, dia kena tambah min sebenarnya. Min ayyu'lama, daripada bahawa dipelajari akan dia, akan ilmu nahu. Sebab apa? Sebab apa mula-mula kena belajar ilmu nahu? Izil kalamu dunahu la yufhama. Kerana, izil tu ilat. Kerana al-kalam, bermula kalam itu, dunahu, percakapan, kalam tu percakapan lah, perkataan. Percakapan dunahu, yang ketiadaan ilmu nahu itu, khabar. La yufhama, tidak difahamkan akan dia, akan cakapan itu. Apabila cakapan tidak ada ilmu nahu, maka tidak difahami. Tengok kita cakap Melayu ni. Cuba orang cakap kita macam mana? Contoh orang cakap, asal saya nak pergi makan kan? Cuba orang Melayu cakap, saya makan nak pergi. Faham tak agak? Saya makan nak pergi. Faham? Tak faham, Kalau Ustaz. orang Melayu dengar. Faham tak? Saya makan nak pergi. Faham, Ustaz? Faham? Saya Faham? makan nak pergi. Kalau cakap itu saya makan. Makan je. Grammar Faham dia makan. tak betul. Itu nak cerita. Nahu tu, grammar dia tu. Bukan kata bahasa Arab dia, percakapan yang tidak ada grammar, percakapan yang tidak ada ilmu. Ilmu nahu. Kalau bahasa Inggeris kita panggil grammar lah kan. Kalau bahasa Arab panggil nahu dengan sorof. Dia ada dua grammar dalam bahasa Arab. Ada dua, nahu dengan sorof. Saya tak pastilah kalau dalam bahasa Inggeris, kalau orang belajar yang tinggi-tinggi nahu ni, Inggeris tu ada tak ada dua. Dia grammar, dia panggil grammar je. Percakapan yang tidak ada ilmu nahu, itu api kereta api. Betul? Kita tak faham. Sebab tu kita bila percakapan ada nahu baru kita faham. Kita tengok. Cakapan kita penting. Tengok bawah tu tulis. Artinya, ilmu nahu itulah yang terlebih, yang terutama mula dipelajari kerana perkataan yang tiada nahu itu tiada boleh difaham. Tengok dia terjemah kat bawah tu, boleh baca tak? Tu Mama Mala, kitab Jawi bawah tu boleh baca tak? Jawi bawah tu. Itu bukan kitab Arab, bawah tu terjemah bahasa Jawi tu. Saya merangkak-rangkak lah baca. Tak apa merangkak, tak apa, asalkan boleh. Asalkan boleh baca. Habis itu. Tu dia. Habis itu. Itu daripada kalam syair ada bahasa Arab. Syair pada bahasa orang Arab. Kalam Nabi pun ada sebut. Habis itu. Baik, kita tengok sedikit dalam masalah. Baik, sebelum kita mulakan perbahasan bismillah, kita hadiahkan bacaan Fatihah kepada pengarang kitab kita, iaitu Syekh Ahmad bin Suhaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita keberkatan, kita belajar ilmu nahu ni, dapat kita memahami perkataan dalam bahasa Arab. Lebih-lebih lagi kita nak untuk memahami di dalam Al-Quran dan hadis, dan juga kalam-kalam yang lain, iaitu kalam bahasa Arab dalam ilmu fiqah ke, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kalau saya nak ajar yang Arab tepi tu dia panjang sedikit. Tapi kita apalah. Muka depan yang ni. Ni. Ni satu. Ni muka depan sekali. InsyaAllah nanti akan datang saya cuba belajar dengan kawan saya Nazrin untuk ajarkan yang ni lah. Untuk kita buat, dia ada slot ni, yang tab ni dia ada slot baru, boleh tulis kat dalam ni. Semua saya tak belajar lagi, baru dapat tab baru 2-3 hari. Saya mau nak belajar orang pondok pun sekarang dah pakai tab dah sekarang. Saya pun tak pandai juga ni, first time Mari tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah kumulai. Tu dia punya terjemahan Jawi dia tu. Kumulai kitab ini. Kumulai kitab ini dengan bismillah, dengan nama Allah. Dia sebenarnya, dia tulisan dia tu, dia punya khat tu sebenarnya dia kena cakap gini. Kumulai kitab ini dengan nama Allah. Dia akan cakap gitu. Dengan nama Allah. Kita tak mau bahas Allah, lafaz Allah tu kita bahas dekat dalam ilmu tauhid. Kita dah bahas sebelum ni. Dengan nama Allah, kumulai kitab ini dengan nama Allah. Dia asalnya, dia akan cakap, Akra'u. Aku membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena cakap gitu. Aku membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi pula yang amat mengasihani. Asalnya gitu. Itu nisbah pada kita. Kalau nisbah pada musannif, nisbah pada pengarang kitab, dia tak kata akra'u, dia kata u'allifu. Dia kata u'allifu. Aku mengarang ini kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita makan macam mana? Kita nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Aku nak makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak sebutlah aku nak makan. Tapi fahamnya apa? Bila kita nak makan, kita sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sebelum dengan nama Allah tu, dengan tu bersangkut dengan apa? Dengan tu bersangkut, aku nak makan. Nak keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sangkut dengan, aku nak keluar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak keluar rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Bismillah. Bismillah tu, ba tu, akan datang kita belajar huruf jar dipanggil. Dipanggil huruf jar. Tak apa, nanti saya akan tanya Kak Rozita ataupun Kak Syairah ataupun Kak Aini ke Hajar Rohana ke nak tanya masalah vocab dalam bahasa Inggeris tu panggil apa. Baik, tengok. Al-kalamu. Bermula kalam itu. Bila sebut kalam itu, kalam apa? Bila sebut kalam, tulis itu. Bermula kalam di sisi ulama' nahu. Tulis itu. Bermula kalam di sisi ulama' nahu. Kalau bahasa Arab dia panggil al-kalamu 'indan nuhati. Al-kalamu 'indan nuhati. Bermula kalam, tuturan, cakapan. Di sisi ulama' nahu, huwa, iaitu.
Huwa ni kalau dalam bahasa Arab kita panggil domiru faslin. Dia panggil isim domir. Dia panggil isim domir. Kalam tu apa dia? Ialah al-lafzu, ialah lafaz. Bila sebut lafaz tu lafaz apa? Ini yang perlu dibahaskan. Bila sebut lafaz, itu dikatakan mengandungi huruf-huruf hijaiyah. Bila sebut lafaz, iaitu mengandungi huruf-huruf hijaiyah. Tahu tak huruf hijaiyah huruf apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Itu panggil huruf hijaiyah. Lafaz itu mestilah terkandungnya di dalamnya huruf hijaiyah. Adapun kalam, bukan kalam di sisi bahasa Inggeris, alif sampai ya tu, betul. Itu dia panggil lafaz. Dia panggil lafaz. Al-lafzu ini al-mustamilu min ba'di hurufil hijaiyati. Yang mengenangi akan sebahagian daripada huruf hijaiyah. Bukan semua. Contoh kita kata gini. Zaidun. Zal, ya, dal. Zaidun tu mengandungi di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Ada zai dengan ya dengan dal. Bukan keseluruhan alif sampai ya tu ada dalam Zaidun dah. Dia macam A, E, I, O, U lah Ustaz. Dia macam ABC juga. A sampai Z. Dia Tapi panggil A sampai Z. alphabet, Ustaz. Dia panggil alphabet English. Alphabet. Alphabet E, I, O, U tu lain. Ni tak ada. Kalau alphabet dalam bahasa dalam ilmu nahwu, kalau alphabet dia panggil huruf apa? Bukan huruf ilat. Alif wawiyah tu. Vowel. Vowel, Ustaz. Itu vowel. Bukan Vowel, Ustaz. Vowel. Vowel A, E, I, O, U. Habislah, saya salah semua pakat teguk. Itulah kita tak pandai dengan bahasa Inggeris. Vowel tu yang selain daripada A, E, I, O, U tu dipanggil consonant. Konsonan. Konsonan huruf. Melayu pun panggil consonant juga. Melayu panggil konsonan. Ustaz Nuzul gelak Ustaz Nuzul kata Ustaz ngajar begini macam mana tak lepas gini. Consonant tu Alfabet ni bukan yang bird burung tu bukan alfabet. huruf tu alfabet lah Ustaz. A, B, C, D sampai Z tu. Alfabet panggil. Tak. Kalau bahasa Arab panggil huruf hijaiyah. Tu alfabet, sehingga alfabet A, I, U tu bukan lama dah. A, E, I, O, U. Alfabet termasuk dua-dua Ustaz. Vowel dan consonant. Alif, waw, ya. Consonant. Baik. Terima kasih banyak. Alfabet panggil. Tu vowel dipanggil vowel. Melayu kata Vocal lah. Itu ada banyak vocal. vokal. Okey, Kalau baik. English vowel. Okey. Baik. Kan sama. Consonant. Consonant. Jadi Selain Ni daripada vowel tu dipanggil consonant. Saya first time mengajar apa yang bahasa Inggeris macam ni. Dulu mengajar matan Jumia, kalau dekat pondok tak macam ni. Al-lafzu betul cakap bahasa Arab, bukan hurai bahasa Arab. Ni hurai ke bahasa Inggeris pula dah. Pelajar Ustaz dia semua pakai BI ni. Okey, baik. Tengok al-lafzu, lafaz ni mestilah terkandung sebahagian daripada huruf hijaiyah. Itu panggil lafaz. Jadi nak kata kalam tu dia mesti lafaz yang mengandungi huruf hijaiyah. Okey, cukup. Faham tak tu dulu? Ya. Satu lagi, tak panggil lafaz lagi. Contoh kita kata Zaidun. Zaidun. Atau al-murakkabu. Murakkabu ni yang bersusun. Bila sebut bersusun, dia mesti bersusun paling kurang 2 kalimah. Alfabet rupanya bird, tapi alfabet dia tak eja BIRD, bird burung. Dia tak cakap alfabet. BET. Dia panggil alfabet Alphabet. Alfabet bukan alfabet. Alphabet lah. BET.
Alphabet. Alphabet, B-I-R-D, Dia buruk. itu dia ikut slang tu Ustaz. Oh, Lain orang slang dia lain. Alphabet, Ah. alphabet. Dia ada Oh. negeri-negeri dia. USA sebut macam ni, macam British sebut macam ni. Itu sebut alphabet. Alfabet konsonan. Okey, baik. Banyak juga saya dapat ilmu bahasa Inggeris ni. Pada ngaji 8 tahun sekolah lasal. Tak ingat apa. Baik. Al-murakkabu yang bersusun. Bila sebut bersusun, dia paling kurang mesti 2 kalimah. Ataupun lebih. Contoh kita kata gini. Tak apalah, saya pakai ni papan hitam. Mana lah anak saya duk main. Tak ada lah. Ada. Alfabet. Kalau kita Ustaz, sebut papan hitam, lafaz, papan putih Ustaz. Papan putih. kita ikut. Okey. Kalau nak kata murakkab, Zaidun. Zaid Qaimun. makan. Dia akan cakap Zaid ni. makan. Zaidun qaimun. Ni tengok. Zaid berdiri. Nampak? Nampak? Zaidun qaimun. Jelas? Ya, nampak. Jelas. Zaidun qaimun ni dia panggil murakkab. Apa? Bersusun di antara 2 kalimah. Zaidun qaimun. Zaid itu sedang berdiri. Zaid itu selagi akan berdiri. Jadi saya ngajar ni cara pondok tapi pondok-pondok ala English. Okey, Zaidun qaimun. Faham Dah snap lah kat ini. Kat ini jenis snap lah. Saya tak snap. Saya tak snap pun. Kena snap cepat. Ustaz tak payah snap lah. So, benda simple tak payah. Takut jadi kan. Ada orang nak tanya pula. Kalau lafaz Ustaz dah ada tag canggih guna. tak. Nanti saya nak belajar. Memang dah canggih dah. Tapi tak, tuan ni tak canggih-canggih lagi. Tuan, nanti saya nak bagi dia boleh bagi 2. Saya duk tengah cari dengan dia punya tu. Tengah belajar sekarang, tengah study tengah untuk tab sekarang. Ya tengah study. Baru dapat 2 hari Kita tulis dalam buku nota lain Ustaz untuk Okey. reference. Sekejap mana. Nanti nak cerita mana. Ni saya nak bagikan mana lafaz mana murakkab. Ustaz Nuzul gelak kat tu. Tak apa. Lafaz murakkab. Lafaz ni Zaidun. Kalau murakkab bersusun Zaidun qaimun. Ni nak snap boleh. Ni nak snap boleh. Saya risau esok hari ni tak apalah, hari ni ramai. Minggu depan dia mai tak ada orang dah. Tengok. Ni. Nak snap boleh. Kat ni tengok. Kalau lafaz Zaidun. Ustaz belakang sikit. Dah jadi potret lah saya. Tengok. Zaidun. Tak dapat lah. Lafaz tu Zaidun. Sekejap. Kalau Sikit murakkab lagi Ustaz. Hilang pula. Zaidun qaimun. Tulis cepat-cepat ajar rayu. Bagi tulis bahasa Arab. Ni PKP lama ni insya-Allah. Ustaz belakang sikit lagi Ustaz. Tak nampak penuh lagi tu. Okey. Kena jadi potret saya ni. Okey. Baik. Okey sudah Okey dah snap. Kat ini. Tukang snap kena ada. Okey. Baik. Itu lafaz. Contoh Zaidun itu lafaz lagi. Apa lafaz lagi? Kita kata jalasa, duduk. Tu pun lafaz juga sebab dia mengandungi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni alif sampai ya, tapi sebahagian bukan semua. Salah satu. Bukan sampai alif sampai ya tu pun jadikan lafaz tak.
Konsonannya tu sebahagiannya, bukan semua. Kemudian al-murakkabu. Murakkabu ni dia panggil bersusun paling kurang 2 kalimah. Zaidun qaimun. Ataupun kita kata jalasa Zaidun. Duduk oleh Zaid. Ni basic ni. Ni benda basic. Akan datang dia ada payah-payah lagi tu. Baik, habis itu. Al-mufidu. Lagi pula yang memberi faedah. Apa maksud memberi faedah? Yang ini yang boleh memberi faham. Tulis itu. Yang memberi faedah, yang boleh kita faham. Cakapan tu kita boleh faham. Contoh kita kata, Zaidun qaimun, faham tak? Faham ke tak? Zaid berdiri, faham tak? Zaid itu sedang berdiri, faham tak? Faham. Tapi kalau kita kata Zaid, panggil Zaid saja, faham tak Zaid? Faham lah, nama dia panggil je. Alert je lah. Dia faham tak faham, dia alert je. Dia nak murakab, nak kata kalam, dia panggil kalam tak? Kita kata Zaidun, dia panggil kalam tak lagi? Kalam, tapi tidak terkejut. Dia tak panggil kalam lagi. Dia nak kalam, dia kena... Tak. Bukan kalam sebab dia satu perkataan saja. Dia satu perkataan saja. Kalam paling kurang 2 perkataan. Tapi tuan punya badan tu akan alert lah Ustaz. Contoh kita kata gini. Jika Zaid itu berdiri, faham ke tak faham? Tak. Jika iqama Zaidun, Tu tergantung. faham ke tak faham? Faham. Gantung. Tak. Ayat bergantung tak faham. Dia akan cakap, kalau Zaid duduk, aku nak duduk. Tu tak apa, faham tu. Bahasa Melayu cakap itu. Itu dia panggil al-mufid. Kitab ni patutlah walaupun ada terjemah kat bawah, tapi insya-Allah lah Mama Mala, kalau Mama Mala baca ni insya-Allah tak faham. Saya akan cuba sedaya upaya Ustaz untuk memahaminya. Amin. I won't give up. Okay, don't give up. Okay. Baik, tengok. Sahut cabaran Mama Mala. Thank you, Bil-wad'i. Tengok satu lagi. Nanti ulang balik, jangan risau Bil-wad'i, dengan ditulis bawah tu dengan bahasa Arab. Dengan hantaran bahasa Arab. Jadi nak kata kalam ni mesti dengan bahasa Arab. Tapi mengikut perkataan setengah ulama, bukan dengan bahasa Arab saja. Perkataan itu yang kita fahami saja pun tak apa dah. Tidak semesti dengan bahasa Arab. Tu dia. Itu dia panggil bil wad'i. Jadi bila nak sebut kalam, dia mesti ada 4 ni. Dia mesti ada lafaz, dia mesti murakab ni bersusun, kemudian dia boleh memahami, kemudian dia mestilah dengan hantaran bahasa Arab. Contoh kita kata Zaidun qaimun. Faham dah tu? Zaid itu berdiri. Jalasa Zaidun. Zaid itu duduk. Zaid. Ulang balik Ustaz. Ulang balik. Bila sebut kalam mesti ada 4, iaitu lafaz, murakab. Lafaz, murakab. Lepas tu mufid. Mufid ni yang boleh kita faham. Kemudian bil wad'i mestilah dengan hantaran bahasa Arab. Mestilah dengan bahasa Arab. Kalau bahasa lain tak jadi. Tu dia. Habis itu. Faham lagi? Haji Kamarul faham? Faham Ustaz, insyaAllah. Okey, faham Alhamdulillah. Dia faham. Okay, Nak hafal Ustaz? Ya? Nak hafal ni, nak dapat. Tak apa. Dia mata ni berkat saya. Saya ada seorang haji dia duduk pondok dulu, saya ingat lagi. Dia kerja macam-macam lah. Waktu kat Allah lah hidup lagi tak pastilah. Dia pondok dulu lama dah 15 tahun lepas. Masa tu umur dia kat 70 dah. Lepas tu dia tengok saya ngapa tu, dia kata dia nak ngapa juga. Tapi orang Kelantan lah. Dia kata dia mau ngapa apa, dia kata. Dia orang tua-tua sana, dia cakap bahasa kampung lah. Dia mau ngapa apa, kata. Kita nak ngapa Jumiah ni. Kata ngapa, kata lawai dia mau ngapa, kata. Kita masa kita berasa nak ngapa juga, dia kata. Dia nak ngapa sikit-sikit dia ambil satu baring kan.
Contoh ni al-kalamu wal lafzu al-murakkabu tu, dia belajar satu tu dia ngapal sikit-sikit. Sambil-sambil belajar dia ngapal. Tapi Allah Alam lah hidup lagi. Tapi nak kata ilmu nahu ni berkat sungguh. Futuhat ilmu nahu ni buka habis semua ilmu kita boleh belajar. Kita boleh faham insya-Allah. Ni kita belajar tauhid dah. Ni semua kuasa Tuhan, bukan kerja kita ni. Kerja kita belajar aja. Sebab kata ajakan zaman belajar sampai tahu. Okey, baik. Habis itu. Wa aqsamuhu salasatun. Ni dah masuk rukun dia pula dah. Tengok dah sampai stesen dia dah tu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi Isnin Selasa Rabu. Jadual kita Isnin Selasa Rabu. InsyaAllah. Nanti tersambung lagi wa aqsamuhu. Nanti minggu depan kita ulang balik. Al-kalam tu bagi ingatlah, bagi ingat balik Boleh semua Faham semua sikit-sikit. InsyaAllah. Dia mula-mula ni mudah sikit lah. InsyaAllah Ustaz. Ya. Saya risau sampai setengah kitab ni kan tak ada orang dah. Jangan. Saya jangan sedia. risau, Saya sedia belajar Ustaz. Jangan risau. Makin ramai. InsyaAllah akan. Dulu waktu saya ngajar di pondok dulu dekat pondok tani dululah. Tapi untuk pelajar-pelajar lah. Saya main salah satu. Masa tu penuh pondok saya, ramai orang naik. Haji Ramadan pernah naik pondok saya. Haji Ramadan tahulah. Penuh Haji Ramadan. Penuh atas tu. Orang Malaysia ramai masa tu. Hari ketiga, hari keempat, tinggal orang petani saja mengaji dengan saya. Orang Malaysia tak ada. Seorang habuk Malaysia tak ada. Orang petani, 5-6 orang duduk kat atas tu. Saya tanya orang Malaysia mana? Dia kata, orang Malaysia, dia kata, Ustaz ajar tak faham. Saya cakap, aku bukan ngajar bahasa Arab. Bukan ngajar bahasa, dah ngajar bahasa petani dah. Cakap petani, cakap Kelantan pun, dia tak faham juga. Orang Malaysia kita lari habis. Itu nak cerita. Tapi budak-budak masa tu lah. Bukan budak sangat, 20 lebih dah budak-budak. Tapi nak kata minat tu kena penting lah. Jangan kita menyerah kalah lah. Saya nak Ustaz. Ya, nak tanya boleh. Nak tanya apa maksud Zaidun Qaimun tadi? Zaidun Qaimun, Zaid itu sedang berdiri. Dia dua, Qaimun ni, lafaz Qaimun, dia boleh kita terjemah dengan fi'il mudhari' dengan fi'il mustaqbal. Fi'il mudhari' dia ada dua. Satunya present tense, satunya future tense. Pandai nak bahasa Inggeris sikit. Present tense ni present tense tu maksud sedang. Kalau future tense akan berlaku. Jadi maksudnya kita Qaimun tu kita boleh terjemah gini. Zaid itu sedang berdiri ataupun Zaid itu akan berdiri. Nampak? Dia boleh guna walaupun fi'il mudhari' ni boleh guna dua. Dalam bahasa Inggeris boleh guna future tense dengan Present. Present tense. Past tense tu fi'il madhi. Tu nanti kita akan belajar. Okey, baik. Faham lagi ajar Rayu? Faham? InsyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah. Ya? Ajar Rayu terror. Terror Dia cikgu dah tak. Mama Mala lepas ucuk dia. Korang jangan cabar saya. Next time kok mana tahu. Aku lagi pandai pada korang. Sabar je lah. Ustaz, insyaAllah kalau sepanjang PKP ni, PDPR, saya join kelas Ustaz dah insyaAllah. Macam hari tu, semata minat tu memang tak dapat join dah sebab sekolah kan tak sempat. Ni pun tak tahu nikah bila nak habis pun tak tahu. Kita mengajar makan ni takat ni lah. Kita belajar terus je lah. Ustaz minta maaf, nak tanya Qaimun tu apa maksud dia? Qaimun tu berdiri asalnya. Asal dari koma. Asal koma. Tapi bila kita terjemah Qaimun tu sedang berdiri sebab dia isim fa'il. Tu panjang lah tu. Isim fa'il. Qiyam kan? Qiyam. Dia asal dipanggil subutu qiyam di Zaidin. Asal kalau dalam mantik tu, kalau kita terjemah tetap bagi Zaid, tetap berdiri itu bagi Zaid. Nampak ke? Baik, tak apa. InsyaAllah nanti minggu depan saya ulang balik. Jangan risau. Hari Selasa kita start 11 suku. Sebab saya nak join beli hari Selasa saja.
Ustaz, dia macam bahasa Inggeris lah Ustaz kan. Macam contohnya kalau past tense, present tense jadi macam right, jadi road, macam tu lah. Mungkin Puan Nazarina tu nak faham macam tu lah. Kenapa dia tak jadi perkataan qiyam tu macam lain. Dia tak cakap Zaidun koma, tak boleh. Dia kata Zaidun qaimun. Dia buat tepat. Kalau nak kata Zaidun telah berdiri, dia tak cakap itu. Dia tulis koma Zaidun. Nampak tak? Itu bahasa Arab. Dia terbalik. Ustaz, qaim tu maknanya dia sedang berdiri kan waktu tu kan? Sedang berdiri ataupun akan berdiri. Tapi kalau dalam Inggeris, dalam bahasa Inggeris kita panggil present continuous. Oh, present continuous. Continuous. Berbelit lidah kan. Present continuous. Dia sedang present continuous. InsyaAllah ingat present continuous. Saya kalau dia bahasa Inggeris dia betul-betul continuous. Saya macam tu Continuous. Okay, continuous. Tak lama lagi Ustaz ajar bahasa Arab bahasa Inggeris lah ni lepas ni rasanya ni. Biasa dia expert lah. Okay, baik. InsyaAllah nanti tersambung lagi. Kita berhenti setakat dulu, nanti tersambung wa aqsamu. Nanti tu ulang balik Siapa yang tak ada kitab tu boleh beli kat Shopee Shopee tu boleh belilah. Jadikanlah Shopee tu sebagai daripada keluarga kita. Okey, baik. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan muslimin, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Mata Jurmiah tu Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin.